Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuza Awang. Ini ringkas TVS. Ahli Jaduankuasa Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 mengadakan mesyuarat pertamanya dengan meluluskan penubuhan 3 jaduankuasa yang akan mengendalikan pelbagai perkara penting bagi Sabah dan Sarawak. Ia adalah perlembagaan dan status yang sama, isu keselamatan dan pendatang haram dan masalah sosioekonomi termasuk pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Masimus Ongkili, ahli majlis dan terma rujukan juga disahkan semasa mesyuarat itu. Majlis itu dianggotai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng dan rakan sejawatnya dari Sabah Datuk Haji Dino serta 8 Menteri Kanan Kabinet termasuk Ongkili sebagai setiausaha dibantu oleh timbalannya, Datuk Hanifah Haji Taib. Kontraktor pembinaan Hospital Lawas disaran untuk merancang pengurusan tenaga kerja bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan berjalan lancar sekaligus mengatasi isu kekurangan tenaga kerja. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata banyak kontraktor mengalami masalah tersebut yang mengakibatkan kelewatan pelaksanaan projek. Penggunaan tenaga kerja tempatan juga harus diutamakan bergantung kepada keadaan semasa. Tapi kalau keadaan memaksa, kita terpaksa mencari pekerja-pekerja daripada luar ataupun to engage foreign workers, then they have to plan properly. They have to submit their application to engage foreign workers as early as possible. Beliau kata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek Hospital Lawas. Hospital 4 tingkat yang menelan belanja RM165 juta itu dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 42 bulan. Sekarang ini kerja-kerja untuk the artwork sudah pun bermula dan dari segi kemajuan fizikal ianya ahead of schedule yang dijadualkan 1.27%, tapi mereka telah pun dapat melaksanakan 1.40%. Jadi hospital ini apabila siap nanti ianya akan dapat memuatkan berapa katil? 76 katil. Kerajaan Negeri Sarawak memohon Kementerian Dalam Negeri KDN mewujudkan pusat pemulihan akhlak bagi tahanan berkaitan kesalahan dadah di penjara Sarawak. Ini bagi memudahkan ahli keluarga membantu pemulihan tahanan yang terlibat. Kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Penggunaan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Sri Frima Abdullah, ketika ini pusat sedemikian hanya ada di semenanjung Malaysia iaitu di Simpang Renggam Johor dan Machang Kelantan. Kementeriannya akan mencadangkan penjara yang sesuai di negeri ini untuk pusat terbabit selepas mendapat kelulusan KDN. Juga pada masa sama akan mendapatkan maklumat yang akan menyokong permohonan tersebut daripada pihak kerajaan negeri. Bertemu kembali. Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komuniti akan terus berusaha menstabilkan harga sawit dan getah. Ini bagi membantu menurunkan beban pendapatan pekebun-pekebun kecil agri-komoditi melalui pelaksanaan pelbagai langkah yang dirancang. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata antara langkah yang telah diambil bagi sektor sawit adalah mempelbagaikan produk minyak sawit, terutamanya dalam produk hiliran seperti oleokimia, produk khusus, biobahan api dan produk akhiran. Kementeriannya juga telah meningkatkan lagi usaha pembaharuan produk supaya lebih banyak produk akhiran minyak sawit dapat dihasilkan untuk pasaran khusus.
Bagi sektor getah, kerajaan telah meningkatkan penggunaan getah dalam negara bagi mengukuhkan harga getah untuk jangka sederhana dan panjang. Katanya ini termasuk penggunaan getah dalam pembinaan jalan raya dan penghasilan produk-produk baru dan bernilai tambah berasaskan getah seperti seismic bearing, sarung tangan getah dan lain-lain. Komunikasi pelbagai hala antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan golongan kurang upaya OKU terus dipertingkatkan bagi memastikan kebajikan golongan itu mendapat perhatian, khususnya ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata komunikasi sedemikian penting bagi menyampaikan maklumat yang tepat selain mendapat maklum balas untuk tujuan penambahbaikan kebajikan golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, saban tahun kerajaan sentiasa berusaha menambah baik kebajikan 581,265 OKU berdaftar termasuk menaikkan kadar bantuan beberapa bantuan bulanan. Antara penambahbaikan terkandung dalam Belanjawan 2021 adalah menaikkan allowance bulanan warga OKU tidak berupaya bekerja daripada RM250 kepada RM300. Kadar allowance pekerja OKU daripada RM400 kepada RM450, bantuan penjagaan OKU daripada RM350 kepada RM500 dan RM5,000 pelepasan cukai pasangan OKU. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan bersama kami di saluran 122. Saya Zuzah Awang, salam hormat dan jumpa lagi.